Hello guys, kita ucapkan tahniah ya atas pengiktirafan daripada seorang senator berpangkat profesor, pakar dalam bahasa sahabat-sahabat semua, ya apabila membangkitkan nama yang diberi oleh Kementerian Sumber Manusia di bawah kelolaan ataupun diketuai oleh YB Steven Shim. Ya, tahniah sekali lagi dengan namanya yang begitu unik. Kesemua kita boleh nampak nilai kemelayuannya itu ya ada di sana. Jadi menarik ya untuk kita tonton apa yang berlaku di Dewan Negara ini, dan juga kita dengar sendiri YB Steven Shim ya begitu fasih ya di dalam berbahasa Melayu. Sekali lagi, seorang menteri yang begitu baik yang pernah ada di dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Sememangnya Datuk telah mencipta sejarah sebagai komuniti orang Ulu, khususnya Lum Bawang yang pertama menjawat jawatan yang mulia ini. Tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dewan Yang Mulia ini, terutamanya kepada 11 orang ahli-ahli yang berhormat telah memberikan pandangan dan saranan yang cukup membina, khususnya berkaitan bidang kerja Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA. Hujah-hujah yang dikemukakan sebenarnya adalah bertepatan dan selari dengan misi strategik 3K KESUMA, yakni peningkatan kebajikan, kemahiran dan keberhasilan pekerja. Tuan Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Datuk Haja Wan Martina binti Wan Yusof telah mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan TVET khusus dalam bidang seni warisan yang semakin pupus seperti sulaman, ukiran perak dan lain-lain seni warisan negara. Berkaitan perkara ini, KESUMA melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah membangunkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan SKPK atau dengan izin terma bahasa Inggerisnya National Occupational Skills Standard NOSS, memberi fokus kepada beberapa bidang dalam kluster seni warisan melalui program TVET. Sehingga Mac 2024, sebanyak 31 NOS seni warisan yang aktif digunakan. Contohnya, NOS pengeluaran tenunan warisan, tukan perak, seni sulaman warisan, seni dan kraft tangan, barang kemas tradisional, juru kraft rotan dan pengeluaran reka bentuk batik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Institut Kraft Negara IKN bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK adalah merupakan salah sebuah pusat bertauliah yang berdaftar di bawah JPK yang menawarkan program TVET berasaskan warisan tersebut. Contohnya, IKN menawarkan khusus seperti seni kraft logam, seni kraft tenunan, kraft barang kemas dan seni kraft songket bermula dari peringkat sijil sehinggalah ke peringkat diploma. Dan di samping itu, kursus jangka pendek dan program pengiktirafan pencapaian terdahulu bagi mempersijilkan individu berpengalaman turut dijalankan oleh IKN sebagai usaha untuk melestarikan bakat berkemahiran dalam bidang seni warisan ini. Terdapat juga beberapa buah lagi pusat bertauliah yang lain yang melaksanakan program TVET berasaskan seni warisan. Contohnya, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan dan Nur Afa Holding Sdn Bhd yang menawarkan khusus pengeluaran batik. Pusat Latihan Kemahiran Simpang Renggam yang memberi fokus kepada juru kraft rotan dan kampus Satellite Institute Kraft Negara Sarawak yang mengkhususkan latihan dalam tenuan puar. Sehingga Mac 2024, seramai 1,229 orang pelatih telah dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia dalam bidang seni warisan berdasarkan bilangan NOS yang masih aktif. Datuk Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Datuk Siwaras anak lelaki Chandran telah membangkitkan beberapa isu, contohnya mencadangkan gaji minimum atau gaji permulaan kepada graduan bermula daripada RM3,000 dan bertanya tentang langkah-langkah khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan TVET kepada graduan. Bagi isu gaji permulaan, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ada beberapa kaedah untuk meningkatkan gaji untuk kumpulan pekerja
yang merupakan atau termasuk dalam perancangan dan strategi KESUMA. Contohnya, Akta Gaji Minima yang akan disemak semula pada tahun ini. Keduanya ialah kita akan melaksanakan projek dasar gaji perintis di suku tahun paruh tahun kedua tahun ini. Ketiganya, kita juga berpendapat bahawa hanya dengan menggunakan kaedah mekanisme undang-undang semata-mata untuk menaikkan gaji adalah tidak memadai. Dan KESUMA berpandangan bahawa selain mekanisme perundangan yang kita akan lakukan dan laksanakan seperti yang saya katakan tadi, kita juga melihat kepada peningkatan keberhasilan pekerja ataupun productivity of the workers dengan izin untuk membolehkan pekerja, terutamanya rakyat Malaysia, mendapat pampasan gaji yang lebih tinggi. Dan dalam aspek ini, KESUMA akan melaksanakan, we will go all out dengan izin, go all out dalam skills training. Kita akan melaksanakan latihan kemahiran secara besar-besaran, merancangkan lagi program-program latihan kemahiran untuk dengan tujuan upskilling ataupun menaikkan kemahiran pekerja. Dengan itu, objektifnya ialah agar pekerja Malaysia yang lebih berkemahiran, mendapat pensijilan yang lebih baik, akan mendapat pekerjaan yang lebih bermutu dengan gaji ataupun pampasan yang lebih tinggi. KESUMA dalam menerusi Perkeso juga telah membangunkan sistem wage guide yang berperanan untuk membantu golongan muda termasuk graduan untuk mengenal pasti dan mengukur potensi sekaligus membuat keputusan tepat dalam pilihan kerjaya mereka. Ianya berkonsepkan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence yang memberikan petunjuk gaji yang ditawarkan dalam pasaran mengikut pilihan umur dan jenis pekerjaan. Sistem wage guide ini mampu membuat unjuran masa depan melalui graf panduan yang dijana berasaskan teknik pembelajaran mesin atau machine learning dengan izin. Justru instrumen-instrumen dan kaedah-kaedah ini diharapkan akan bukan saja membantu pasaran kerja untuk meningkatkan gaji kepada pekerja, tetapi juga membantu para pekerja termasuk anak muda, termasuk graduan yang dimaksudkan tadi untuk membuat keputusan berkaitan dengan pilihan kerjaya dan pekerjaan mereka. Berkaitan dengan perkara kedua yang telah dibangkitkan tentang mutu dan kualiti TVET, kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha yang dizahirkan dengan pengenalan satu sistem jaminan kualiti tunggal TVET melalui pemakaian dokumen Code of Practice for TVET Program Accreditation ataupun COPPA untuk pelaksanaan jaminan kualiti program-program TVET yang ditauliah dan diakreditasi oleh JPK dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Selanjutnya, penarafan tunggal program TVET telah diperkenalkan sebagai sistem penarafan seragam bagi menilai kualiti program berdasarkan indikasi-indikasi holistik termasuk elemen keberhasilan seperti kebolehkerjaan dan penglibatan industri. Mekanisme penarafan ini berperanan untuk mengharmonikan pelbagai sistem penarafan institusi TVET awam dan swasta termasuk sistem penarafan sedia ada kepada satu sistem yang lebih seragam dan komprehensif. Pada masa yang sama, penglibatan industri turut dipergiatkan dalam pelaksanaan TVET dengan melantik ataupun pelantikan Badan Peneraju Industri atau dengan izin Industry Lead Body ILB yang berperanan untuk memberikan khidmat nasihat kepada JPK tentang keperluan tenaga industri secara hakiki dan mengemukakan cadangan semakan semula dan pembangunan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS yang baru, mempromosikan sijil kemahiran Malaysia dan menyumbang kepakaran kepada pembangunan kurikulum dan latihan TVET. Dalam kata lain, kita melibatkan pemegang taruh industri, the real industry player dalam memberikan ataupun dalam pengurusan pensijilan latihan TVET negara. Di samping itu, Jawatan Kuasa Penasihat Teknikal ataupun Technical Advisory Committee TAC yang dianggotai oleh pakar-pakar industri turut ditubuhkan di institusi-institusi TVET awam maupun swasta untuk memberikan khidmat nasihat kepada institusi-institusi ini bagi memastikan program latihan kita adalah selari dan bertepatan dengan keperluan pasaran industri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Dasar TVET Negara 2030 dijangka akan dilancarkan dalam masa terdekat dalam tahun ini apabila mendapat kelulusan jemaah menteri.
Dasar ini akan berperanan sebagai median penyatuan aspirasi dan hala tuju pelaksanaan Tibet, merantasi pelbagai pemegang taruh dan seterusnya akan menjadi sebagai panduan atau rujukan untuk memandu institusi Tibet menawar dan melaksanakan program Tibet yang lebih berkualiti berasaskan keperluan pasaran kerja ataupun industri. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk boleh Lau jelas Kian sikit? Chuang. Boleh minta soalan? Ya, silakan sebab beliau tanya soalan tadi. Datuk Seri Yang Tua, tahniah kepada Menteri yang beri komitmen tentang memperkasakan Tibet dalam negara. Saya ingin bertanya tentang Memorandum of Cooperation dengan Kerajaan Jepun pada 2022, tak silap saya, di mana dicadangkan 80,000 pekerja atau pelatih akan dihantar ke Jepun untuk bekerja di sana untuk expose mereka dengan pengalaman bekerja di industri-industri yang berkemampuan tinggi. Tapi saya menerima jawapan bahawa ada kekangan kewangan. Boleh tak cadangan sebagai khusus itu bersifat pinjaman? That means selepas belajar mereka bayar balik untuk program itu. Saya rasa sebab mengantar 80,000 orang untuk expose them with work experience di industri-industri yang berkeberhasilan tinggi akan membawa manfaat kepada negara dan juga individu tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator atas saya kira sebagai satu cadangan idea yang agak bernas, iaitu melihat kepada bantuan pinjaman atau pinjaman yang dimaksudkan tadi ya, kepada untuk memperkasakan lagi bukan saja kepada Jepun, tetapi juga kita telah menerima contohnya baru-baru ini tawaran 1,000 beasiswa untuk pelajar Tibet Malaysia untuk pergi ke negara China. Walaupun beasiswa ini merangkumi perbelanjaan di negara tersebut, tetapi ada juga kos-kos yang perlu dibiayai dan ini mungkin akan menjadi kekangan kepada pelajar-pelajar tertentu. Sudah tentu apa yang telah dibangkitkan oleh YB Senator tadi kita akan melihat sebagai satu pertimbangan untuk memperkasa dan membolehkan, mengupayakan pelajar-pelajar Tibet Malaysia terutamanya dalam akan mengupayakan pelajar-pelajar Tibet Malaysia terutamanya dalam aspek menerima pengalaman latihan di luar negara. Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan dan Yang Berhormat Senator Tan Sri Haji Muhammad Fadmi bin Haji Che Saleh telah membangkitkan beberapa isu, dua isu utama, iaitu satu, perubahan dasar pengambilan pekerja asing yang telah memendekkan tempoh kuota secara mendadak berkemungkinan mengganggu jadual pesanan pengusaha dan berharap pihak kerajaan mempertimbangkan perubahan dasar dan kekal pada tarikh asal iaitu 30 September 2024 supaya majikan mempunyai masa yang mencukupi. Dan keduanya memohon supaya dipermudahkan proses permohonan pekerja asing. Bagi isu pertama, saya ingin menegaskan di sini bahawa dasar pengambilan pekerja asing yang dipendekkan tempoh kuota ini sebenarnya kerajaan tidak pernah menetapkan 30 September 2024 sebagai tarikh akhir tempoh kuasa kuota. Tempoh asal kelulusan kuota yang diberikan kepada semua majikan adalah selama 18 bulan dari tarikh kuasa surat kelulusan bersyarat ataupun SKB. Tarikh kuasa tersebut dikira mulai tarikh majikan membuat bayaran levy di Jabatan Imigresen Malaysia selepas mendapat kelulusan kuota. Tempoh untuk majikan menjelaskan bayaran levy adalah 30 hari, tetapi sekiranya bayaran dibuat lebih awal, maka SKB akan dikeluarkan sejurus selepas itu. Untuk makluman, keputusan Jemaah Menteri pada 15 Februari 2024 telah bersetuju supaya baki kuota aktif pengajian pekerja asing sektor formal yang telah dibayar levy, tetapi masih belum diterbit visa dengan rujukan ataupun VDR pada 31 Mac 2024 akan dibatalkan dan bayaran levy kuota tersebut dikembalikan kepada majikan. Walau bagaimanapun, majikan-majikan yang sahih yang telah diluluskan kuota penggajian pekerja asing mereka boleh diberi pertimbangan untuk memohon PDR dan membawa masuk pekerja asing dengan mematuhi perkara-perkara berikut. Satu, tempoh kelulusan surat bersyarat masih berkuasa. Dua, majikan masih beroperasi dan menjalankan aktiviti mengikut sektor ataupun subsektor yang telah diluluskan.
3, mempunyai kontrak kerja yang sah dan masih berkuat kuasa. Dan 4, memenuhi syarat-syarat penggajian pekerja asing di bawah perundangan sedia ada, contohnya Akta Kerja, Akta Minimum Standard Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja dan sebagainya. Kerajaan ingin memaklumkan bahawa semua keperluan tenaga kerja asing akan diperhalusi mengikut dasar dan prosedur serta mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Ini penting bukan saja untuk memastikan pekerja asing yang masuk ke negara kita terjamin hak dan kebajikan mereka, tetapi juga untuk memastikan hak dan peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan tidak tergugat. Tentang cadangan kedua untuk memudahkan ataupun mempermudahkan proses permohonan pekerja asing, kerajaan mengambil maklum keluhan pemegang taruh industri berhubung dengan isu ini. Justru melalui mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing pada 16 Januari yang lalu, kerajaan telah memutuskan beberapa perekayasaan, bahasa Inggerisnya re-engineering dengan izin, bagi meningkatkan keberkesanan keseluruhan proses penggajian pekerja asing. Penambahbaikan terpakai kepada semua sektor dan dibuat untuk mengurangkan karena birokrasi, menghapuskan proses-proses yang dilihat tidak relevan dan bertindih, dan juga mengukuhkan tata kelola baik dengan izin good governance dalam isu pengurusan pekerja asing. Penambahbaikan dirangka itu bermula daripada permohonan kuota sehingga ketibaan pekerja asing di negara kita dan keseluruhan prosesnya. Selepas proses rombakan itu, keseluruhan proses malah telah dipendekkan daripada 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan tempoh masa lead time yang agak signifikan sehingga 46%. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Senator Datuk Seri Tee Lian Kee turut bertanya tentang isu pekerja asing, iaitu 3 benda. Adakah masalah penggantungan pekerja asing ini disebabkan keperluan atau keuntungan sehingga pekerja asing dimasukkan ke negara atas kuota yang diluluskan tetapi terbengkai setibanya tiba di lapangan terbang? Keduanya, adakah negara kita menjadi destinasi kepada pekerja Bangladesh dan Nepal yang akan membanjiri negara pada masa depan? Dan 3, mengapakah rakyat Malaysia tidak mahu bekerja sebagai buruh dan usaha kerajaan madani untuk menghentikan penggantungan pekerja asing? Isu pekerja asing ini agak rumit dan agak sensitif sebab pekerja asing ini, permasalahan yang melibatkan pekerja asing ini bukan masalah yang bermula pada hari ini, pada tahun ini, tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas. Ini merupakan permasalahan legasi puluhan tahun di negara kita, bermulanya sejak tahun 90-an lagi. Pada masa ini, negara masih bergantung kepada pekerja asing, terutamanya dalam sektor-sektor 3D. Dengan izin, dirty, dangerous and difficult. Kotor, bahaya dan sukar. Contohnya sektor peladangan, pertanian, pembinaan, dalam menangani kekurangan permintaan tenaga buruh di kalangan rakyat setempat. Berdasarkan statistik dan laporan yang diterima, didapati kebanyakan penganggur, waiman mereka menjadi penganggur sekalipun belia dan graduan universiti di kalangan rakyat Malaysia tidak berminat ataupun kurang sesuai. Dan ianya logik untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pekerja am yang dikategorikan sebagai 3D tadi. Disebabkan oleh faktor yang rasional seperti faktor gaji, keadaan pekerjaan, status pekerjaan dan sebagainya. Justru dasar pengambilan pekerja asing negara kita merupakan penyelesaian sementara untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor 3D. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, terdapat 15 negara sumber yang aktif bagi penggajian pekerja asing di Malaysia termasuk Bangladesh, Nepal. Dan keputusan kerajaan untuk membekukan permohonan kuota penggajian pekerja asing pada 18 Mac 2023 adalah antara usaha kerajaan untuk mengurangkan tahap pergantungan kepada pekerja asing. Kerajaan juga telah menambah baik kerangka permohonan kuota dan kita tengah membuat perancangan untuk reformasi sistem pengurusan
pengambilan pekerja asing ini, dan maklumat terkini akan diumumkan dari masa ke semasa. Berdasarkan rancangan Malaysia ke-12, siling jumlah guna tenaga kerja asing pada tahun 2025 adalah tidak harus melebihi 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan, ialah: 1. Kesuma sedang dalam proses menyediakan Rangka Kerja Dasar Sumber Manusia Negara 2024 dan 2023 yang julung kali. Objektif rangka kerja ini adalah untuk mengenal pasti strategi untuk menangani pelbagai isu-isu struktur yang terdapat dalam pembangunan sumber manusia dan pasaran buruh negara. Keduanya, kita mengekalkan keputusan pada 18 Mac yang tahun lalu berhubung pembekuan kelulusan kuota pekerja asing yang baru. Pembekuan kelulusan kuota baru pekerja asing ini adalah sejajar dengan prinsip untuk memberikan keutamaan kepada penggajian pekerja tempatan dalam pasaran buruh sebelum kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Ketiga, pelaksanaan mekanisme levy pelbagai peringkat ataupun multi-tier levy mekanisme yang dijangka akan dilaksanakan dalam suku keempat tahun ini bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing kurang mahir yang mengurangkan moral majikan untuk bayar gaji yang lebih tinggi, berinovasi dan meningkatkan tahap daya saing. Keempat, menggalakkan industri agar beralih kepada penggunaan teknologi, contohnya otomasi, digitalisasi dan sebagainya yang dapat mewujudkan permintaan terhadap pekerjaan berkemahiran tinggi dan pada masa yang sama mengurangkan kebergantungan kepada pekerjaan berkemahiran rendah yang rata-ratanya bergantung kepada pekerja asing. Kelima, mengutamakan exit policy penggajian pekerja asing dengan menyediakan pelan latihan kemahiran kepada pekerja tempatan, memberi keutamaan contohnya kepada penggunaan mekanisme Industrialized Building System IBS dalam sektor pembinaan, peralihan kepada insentif mekanisasi, otomasi, digitalisasi, restoran berkonsepkan layan diri dan sebagainya. Keenam, memperkasakan program TVET bagi warga tempatan untuk melahirkan individu berkemahiran tinggi selaras dengan hasrat negara beralih daripada industri berintensif buruh kepada industri bernilai tinggi, berteknologi tinggi. Ketujuh, memperuntukkan pembiayaan latihan di bawah pembangunan sumber manusia berhad PSMB ataupun HRD Corp melalui caruman levy majikan untuk melatih semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran pekerja. Dan ke-8, melaksanakan gaji minimum, juga gaji progresif untuk membolehkan pasaran kerja yang lebih kompetitif, terutamanya kepada pekerja Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin telah mencadangkan dua perkara berikut. Satu, agar pusat TVET khas untuk anak-anak orang asli didirikan dalam kawasan atau berhampiran perempatan orang asli seperti Kuala Lepis. Yang Berhormat Lepis ada berada di sini, tempat Timbalan Menteri Kesuma, Pahang, Sungai Siput di Perak, Kelantan dan sebagainya. Dan kedua, memperkasa anak-anak orang asli untuk menjadi tenaga pengajar di pusat-pusat TVET bagi melahirkan anak-anak orang asli yang boleh berkhidmat di sektor swasta. Tentang cadangan ini, pelbagai program TVET telah dilaksanakan, ditawarkan di lebih 600 buah institusi latihan kemahiran awam ILKA yang terbuka kepada semua rakyat Malaysia, termasuk pelajar daripada kalangan komuniti orang asli. Justru tidak timbul isu kebolehcapaian ataupun accessibility untuk komuniti orang asli dalam pendidikan TVET. Namun di bawah Kesuma, Institut Latihan Perindustrian di Ipoh telah melaksanakan program khas untuk pelajar orang asli sejak tahun 2018 lagi. Dengan cadangan dan juga maklum balas daripada Ahli Yang Berhormat Datuk Aziz, mungkin kita boleh memperluaskan lagi program-program pendidikan TVET, terutamanya dari segi kebolehcapaian kepada anak-anak orang asli, termasuk di kawasan Lepis, YB, Timbalan Menteri. Dalam hari ini, bagi memudah cara
kemasukan komuniti orang asli ke Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, laluan kemasukan khas dengan menggunakan ujian kecenderungan kemahiran UKK turut disediakan kepada mereka sebagai satu alternatif bagi membantu mengikuti program TVET yang diminati di ILJTM. Kerjasama komprehensif antara Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab terhadap program TVET turut digerakkan dalam usaha untuk memupuk kesedaran belia orang asli tentang bidang TVET secara berterusan. Selain itu, JAKWA turut menyediakan insentif beasiswa kepada komuniti orang asli yang berminat mengikuti program TVET di mana-mana institusi latihan kemahiran awam terpilih di seluruh negara. Berkaitan cadangan untuk memperkasakan komuniti orang asli menjadi tenaga pengajar TVET, Kesuma melalui agensi di bawah JPK iaitu Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Kelanjutan SIAS ada menawarkan program latihan tenaga pengajar TVET untuk memenuhi keperluan institusi TVET awam dan swasta melalui program latihan pra-perkhidmatan seperti Diploma Pengajaran TVET dan Diploma Lanjutan Pengajaran TVET pelbagai bidang. Program ini dilaksanakan bagi melatih bakar tenaga pengajar dari segi teknik mengajar, pedagogi serta khusus-khusus teknikal bagi membangunkan tenaga pengajar yang berpengetahuan, kompeten dan responsif terhadap perkembangan teknologi masa kini. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah untuk menggiatkan ataupun merancangkan lagi promosi program-program sedia ada ini kepada komuniti orang asli dan juga kepada komuniti-komuniti lain di seluruh Malaysia. Selain itu, melalui HRD Corp, program latihan madani PLM adalah suatu inisiatif yang bertujuan untuk memperkasakan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta komuniti yang memerlukan, terutamanya komuniti rentan, menerusi peluang pembangunan dan latihan. Program ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan sebahagian daripada Belanjawan 2024 sebagai langkah untuk memperluaskan akses pembangunan dan pembangunan latihan kemahiran khususnya kepada pekerja PMKS, orang kurang upaya OKU, warga emas, pesara bekas bekas pesalah ya, dan komuniti B40 termasuk golongan rentan, contohnya komuniti orang asli dalam sektor latihan kemahiran. Melalui Pusat Latihan dan Pembangunan Komuniti HRD Corp di Perak, pelbagai program latihan telah diadakan khusus untuk komuniti setempat termasuk komuniti orang asli. Berdasarkan statistik tahun 2023, seramai 922 bilangan pelatih daripada kalangan orang asli telah menerima manfaat menerusi pelbagai program latihan kemahiran di bawah HRD Corp. Datuk Yang di-Pertua Yang Berhormat Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz telah mencadangkan kerajaan untuk memperkenalkan skim carongan persaraan kepada golongan berusia 60 tahun untuk mencarum bagi melindungi golongan pesara selepas bersara berumur 60 tahun dan ke atas. Dan kedua, agar kerajaan mempertimbangkan orang berinsurans diberi had usia sehingga 65 tahun bagi menghantar tuntutan insurans pekerjaan untuk memberi ruang dan masa kepada orang berinsurans berusia 60 tahun menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan bagi proses permohonan faedah. Untuk cadangan ini, Kerajaan Kesuma sedar bahawa Malaysia dijangka menjadi negara menua ataupun aging country menjelang 2030 apabila 15.3% atau akan berada dalam kumpulan warga emas. Sehubungan itu, Kesuma menyambut baik cadangan YB Senator agar kerajaan memperkasakan lagi skim pelindungan keselamatan sosial perkeso ini termasuk memperkenalkan skim persaraan kepada golongan berusia 60 tahun ataupun berusia selepas 60 tahun bagi melindungi golongan pesara ini selepas umur mereka melepasi hak umur persaraan. Sememangnya visi Kesuma adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan sosial 24 jam dan menyeluruh kepada kumpulan pekerja secara khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya. Namun, kita terpaksa juga mempertimbangkan pelbagai kekangan termasuk kos caruman setiap individu. Ya, untuk memberikan perlindungan sosial ini, dia ada kos. Kos itu sama ada dibayar ataupun dibiayai oleh individu ataupun majikan. Ya, walau bagaimanapun, Kesuma sedang membuat penelitian dan kajian
untuk melihat kepada pengenalan skim perlindungan keselamatan sosial 24 jam ini dan juga untuk melihat kepada bagaimana kita boleh memperluaskan liputan skim keselamatan sosial termasuk untuk penjagaan warga emas bagi menyokong agenda ekonomi ihsan ataupun care ekonomi dengan izin Malaysia Madani. Bagi cadangan kedua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, tiada hak umur dikenakan oleh Pekeso bagi orang berinsurans menghantar tuntutan insurans pekerjaan termasuk permohonan di bawah skim keilatan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun Akta 4. Namun begitu, sehingga hari ini, hak umur bagi kelayakan manfaat pencarum Pekeso untuk pencen ilat dan pencen penakat di bawah Akta 4 masih kekal, iaitu 60 tahun. Pindahan hak umur kelayakan daripada 55 tahun kepada 60 tahun dilaksanakan pada tahun 2013 selaras dengan Akta Umur Persaraan Minimum 2012. Hak umur 60 tahun bagi pekerja yang dilindungi di bawah skim keilatan adalah selaras dengan umur persaraan minimum 60 tahun di bawah Akta 753. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator, masa sudah tamat, adakah Tuan Yang Di-Pertua perlu saya teruskan ataupun saya boleh beri dalam bentuk bertulis? Teruskan. Yang Berhormat Senator Dr. Nelson Ranganathan telah menyatakan dua perkara berikut. Satu, mencadangkan supaya diadakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan KESUMA melalui HRD Corp untuk menganjurkan program-program latihan bahasa untuk memperkasakan bahasa Melayu. Kedua, untuk minta Datuk Senator Dr. Nelson ni minta supaya Sijil Kemahiran Malaysia SKM disemak semula supaya mendapat pengiktirafan semua pihak. Kerana pandangan YB Senator tersebut, lepasan SKM di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran tidak diiktiraf oleh kementerian dan agensi lain. Contohnya, lepasan Diploma Kemahiran Malaysia Prasekolah tidak diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan untuk memohon kerja sebagai guru prasekolah dan lepasan SKM Elektrik tahap 2 dan 3 jurusan elektrik tidak boleh kerja sebagai pendawai elektrik ataupun juru elektrik kerana tidak mendapat pengiktirafan. Datuk Yang Di-Pertua, boleh bincang? Sekejap. Kita akan bagi profesor yang saya hormati. Kerana tidak mendapat pengiktirafan Suruhanjaya Tenaga dan disyorkan agar KESUMA mengintegrasikan SKM dengan keperluan Suruhan Tenaga. Ini adalah sedutan ucapan YB Senator Datuk Dr. Nelson tadi. Saya rasa apa yang mungkin akan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Profesor akan ada kaitan dengan kursus bahasa Melayu. Jadi saya berikan peluang kepada beliau dahulu sebelum saya menjawabnya. Sila. Terima kasih banyak Datuk Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebelum itu saya ucapkan tahniah kerana memberikan maklumat yang agak tuntas dan saya tertarik juga tentang singkatan KESUMA itu tadi. Ini satu pujian yang mesti dicontoh oleh kementerian lain lah. Lupakanlah soal MOTEK, MOSTI, MITI. Cantik bunyi KESUMA tu. Bahasa kita bahasa yang indah. Jadi hayatilah. Terima kasih. Ya, saya sebetulnya ingin bertanya tentang isu yang Berhormat timbulkan tadi. Sebab itu saya menjadi Ketua Pengarah Dewan sampai sekarang, tahun 2012. Perbincangan dengan Menteri Sumber Manusia waktu itu telah tercapai persetujuan untuk diadakan kursus wajib dan juga ujian bahasa, percakapan bahasa bagi pekerja asing. Tetapi entah bagaimana, sampai sekarang tampaknya belum lagi kursus dan ujian wajib itu dilaksanakan. Dulu ada agensi Pomena ke apa dulu. Pernah juga mengadakan ketetapan itu tapi ternyata tidak berlangsung hingga kini. Jadi saya harap Yang Berhormat dapat memikirkan dan merancang supaya kementerian ini melaksanakan kursus bahasa Melayu. Ini berlaku di negara lain juga. Saya dalam pengalaman bertugas di luar negara, sebetulnya negara lain mengamalkan prinsip memperkenalkan bahasa negara mereka. Terima kasih, dan terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih juga penghargaan kepada Yang Berhormat Senator Prof. Awang
Dia merupakan kebanggaan warga Kesuma mendapat pengiktirafan dari antara pakar bahasa di negara kita. Sumbang kudrat menabur jasa, sumbang bakti meninggal nama. Kaum pekerja Kesuma bangsa, majikan pula rakan Kesuma. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pengiktirafan yang diberikan seorang pakar bahasa ya dalam negara kita, seorang profesor juga senator ya di dalam Dewan Negara ini. Dan kita ucapkan tahniah sebenarnya kepada Kementerian Sumber Manusia ini, pertamanya untuk nama yang begitu Melayuan ya, nampak sangat Melayuannya di sana, yaitu Kesuma. Dan kita harap ya segala apa yang di jawaban, rancangan ya di dalam Kesuma ini, Kementerian Kesuma ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menonton bersama dengan Orang Dapat Channel. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan anda ya berkaitan dengan isu ini, anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.